Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang ada dekat sini? Dan nak ucapkan terima kasih kepada semua yang ada dekat sini dan yang akan tengok kejap lagi, sebab hari ni kita akan buat satu sharing. Satu sharing ni saya rasa ini adalah satu benda yang pertama kali dan julung-julung kalinya saya buat. Sebab satu kali ni lain daripada yang lain, supaya apa tahu? Ramai orang akan dapat benefit daripada sharing yang saya akan buat kejap lagi ni. Dan saya nak anda semua just brace yourself. Okay, just tunggu dekat sini sampailah habis live saya. Saya punya live insyaAllah takkan lama sangat. It will be paling lama pun sejam lah agaknya kan. So saya akan buat satu live ni supaya apa? Supaya orang akan dapat sesuatu yang bermakna daripada saya. So siapa yang ada dekat sini boleh tak like sikit ataupun komen sikit, sebab saya nak tahu siapa yang dah ready untuk saya buat sharing sekarang ni. Siapa yang dah ready untuk saya buat sharing, saya meminta supaya korang like sikit ataupun love sikit. Siapa yang dekat sini yang dah ada dah? Adalah beberapa ketul yang ada dekat sini. Okey, hari ni kita nak buat apa tau? Hari ni kita nak buat satu sharing. Biasanya saya akan buat sharing dalam Facebook group. Facebook group Malaysian Online Business. Sebab apa? Sebab saya rasa macam this time saya nak buat satu kelainan sedikit kelainan. Sebab apa? Kelainan ni satu pentingnya kadang-kadang supaya orang tak mudah bosan. Kan? So, saya just nak say thank you kepada Sabarina Baharudin dan Kak Lisa Melissa Bernard Gansuking sebab like saya punya video ni. Nak tengok siapa lagi yang like. Siapa lagi yang like ni, nak tengok sikit. Ada lagi Jun Lisa Sharifah Salwa, kakak saya. Alright. Siapa lagi ada dekat sini? Okay. Semalam saya kena tegur tau. Hai Mas Aish Mirza. Semalam saya kena tegur dengan salah seorang daripada yang tonton live saya. Dia kata, Coach punya mata ni boleh tak tengok kat kamera ni? Sebab macam tak bercakap dengan saya lah. Saya sebenarnya tengah tengok laptop kat sini juga, selain daripada tengah bercakap, sebab saya nak tengok siapa yang ada dekat sini. Dan saya boleh sebut nama dia seorang-seorang. Cumanya bila saya tengah tengok dekat sini, saya tak nampak siapa yang like saya. Saya dah sebut nama seorang-seorang ni kalau boleh kan. Siapa sini? Okay, hari ni siapa tahu? Hari ni kita akan buat satu sharing. Sharing yang bertajuk 5 sifat orang yang susah nak kurus. Dan for those yang mungkin dah tahu atau mungkin tak tahu lagi, saya nak share lagi sekali. Hari ni adalah satu sharing yang agak bermakna bagi saya. Kenapa? Hai Jun Kisah. Hari ni adalah satu sharing yang sangat bermakna kepada saya, sebabkan saya akan buat sesuatu kepada grup ni. Saya akan buat satu macam kontes lah. Siapa dekat sini yang suka kontes, boleh tak bagi saya love sikit? Siapa sini yang suka kontes, boleh tak bagi saya love sikit? Sebab saya nak tanya kepada sesiapa yang suka kontes. Saya rasa saya nak buat satu kontes. Alright, saya nak buat satu kontes ni. Sebenarnya saya tak reti lah buat kontes. Hai Puan Rahima. Saya nak buat satu kontes yang mana tapi sebelum tu, siapa sini nak berkontes-kontes? Kalau nak berkontes-kontes, boleh tak bagi saya love sikit? Sebab saya nak tengok berapa ramai orang kat sini suka nak berkontes-kontes. Siapa yang dah like, siapa yang dah ni? Hanya Puan Jun Kesah, Rahimah Abdul Ghani dan Sabrina Baharudin sahaja yang suka berkontes-kontes. Yang lain mungkin tak nak. Kalau tak nak, tak apa, kita buat bertiga saja. Kita buat satu WhatsApp group, kemudian kita sembang bertiga, berempat. Ada satu daripada Kak Lisa Melissa pun suka kontes juga. Siapa lagi suka kontes ni? Boleh tak bagi saya love sikit? Sebab saya nak bagi tahu apakah kontes itu dan apakah yang akan berlaku pada kontes ini. Right. Siapa ada daripada
Tak ramai lah tak ramai yang nak agaknya. Mungkin tak nak lah kot. Kalau tak nak tak apalah. Kita sadaqallahul azim sajalah. Alright, so kita akan buat apa tau hari ni? Kita akan buat satu live. Tapi bukan live yang saya cuba nak highlightkan dekat sini. Apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah saya nak buat satu kontes. Kontes apa tau? Kontes kepada mereka yang share paling banyak sekali. Siapa yang buat sharing paling banyak sekali, saya akan bagi dia free coaching selama seminggu. Wow, Tuan Mazril Hisham Mansur, Tuan Idola. Ya Allah, saya pun mengidolakan Tuan Kartun Tintun. Lama tak dengar nama tu. Right, so saya nak buat satu kontes yang mana for those yang buat sharing paling terbanyak, saya akan bantu dia coaching selama seminggu secara free of charge. So berapakah nilai coaching seminggu ni? Nilai dia adalah sebanyak, saya pun dah lupa, nilai dia adalah sebanyak RM150 selama seminggu. Tapi saya nak bagi secara free of charge kepada sesiapa yang betul-betul nak saya bantu, kepada mereka yang betul-betul yang nak dapat sesuatu daripada saya. Dan saya kalau boleh, bukan apa tau, kalau boleh saya nak sebarkan this positivity kepada lebih ramai lagi orang. Kalau boleh saya nak bantu lebih ramai lagi orang. Tapi of course ada yang ada masalah tentang maybe kewangan ke, mungkin ada orang tak bagi ke, mungkin husband dia tak bagi, wife dia tak bagi, ataupun parents dia tak bagi. Parents dia tak nak buat, tak nak join this kind of coaching. Yelah, kadang-kadang kita faham certain people ada mindset yang agak conventional. So kita tak nak paksa mereka. Cumanya apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah kita cuba nak meramaikan lagi orang supaya lebih ramai lagi orang akan dapat faham. So for those yang mungkin baru join, mungkin baru je masuk Facebook Live ni, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Mungkin ada yang kenal saya atau mungkin ada yang tak kenal saya lagi. Nama saya Shah daripada Batak Fitness. Kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, saya dah membantu lebih daripada 90 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu. 2 ke 3 kilo seminggu tau. Ramai orang cuba nak turunkan berat badan, dapatlah 2 kilo, 3 kilo setahun, lepas tu dah naik balik letup. So kisah sekarang ni saya nak bantu mereka yang ada masalah berat badan. Kadang-kadang ada juga orang yang masalah berat badan ni ada masalah-masalah lain macam kencing manis, darah tinggi semua. So yang itu saya rasa macam satu privilege untuk saya tolong, sebabkan bagi saya mereka ini perlukan bantuan lebih sikit, especially bila diorang ada masalah yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada masalah kekangan daripada family, tak bagi coaching, buat sendiri dan sebagainya. So saya rasa macam why not saya tolong. Tapi saya tak boleh nak tolong bagi secara bagi secara macam tu saja. Maksudnya kena buat. That's why saya buat kontes ni. Kontes ni apa, siapa yang buat sharing terbanyak, sharing live saya paling banyak, dia 3 orang yang paling banyak share, saya akan bagi dia free coaching selama seminggu. So siapa yang dah share ni, yang dah nampak sekarang ni, Hai Zara. Salam coach. Waalaikumsalam. So some post may not be appear due to their privacy setting. Okay, saya takkan nampak tau siapa yang share. Kalau katakan korang buat privacy setting, saya pun tak pasti macam mana untuk bagi saya nampak. Tapi saya sesungguhnya, saya nak tengok berapa ramai orang yang dapat share paling banyak. Saya akan pilih 3 daripadanya supaya mereka akan dapat free coaching selama seminggu daripada saya. Tapi sebelum tu saya nak share 5 sifat orang susah nak turunkan berat badan. So far apa yang saya nampak sekarang ni adalah bukan semua orang lah, macam mungkin Tuan Mazril Hisham Mansur, saya kenal sangat dia mempunyai badan yang agak slim. Mungkin dia tak nak turunkan berat badan. So bagi saya, orang yang nak turunkan berat badan saja yang mungkin akan dapat benefit daripada saya. Orang yang mungkin dia nak naikkan berat badan,
nak sadar contohnya, mungkin itu bukan saya punya apa yang saya boleh bantu lah. Yang saya boleh bantu mereka yang ada masalah berat badan ataupun yang dah ada penyakit dah, yang dah ada darah tinggi, kencing manis, especially kencing manis. Saya nak bantu diorang ni. So macam mana cara saya nak bantu ialah saya nak pastikan saya dapat bantu mereka turunkan berat badan dan dapat kembali balik dia punya blood sugar level dia tu kembali kepada yang asal ataupun kurang sikit daripada sebelumnya, dan of course darah tinggi pun dah makin berkurang daripada yang sebelumnya. Siapa sini agak-agaknya excited ataupun rasa macam mungkin live saya ni akan membantu hidup dia dan membantu hidup orang lain? Boleh tak like sikit? Boleh tak like sikit? Kalau boleh tak bagi saya like sikit, sebab saya nak tengok berapa ramai orang kat sini yang mungkin akan dapat sesuatu daripada sharing saya ni. Saya nampak lah ada Muhammad Zaid Jaafar dah like video saya. Adalah saya nampak juga ada beberapa orang yang dah share. Saya nampak Jun Kesah dah share. Saya nampak Jun Kesah je. Salam Abang Syah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright. Terima kasih. Ada yang buat muka marah kat saya dah. Kenapa? Apa yang marah sangat kat aku? Alright. Again, saya nak tengok berapa ramai orang yang dah share saya punya live ni. That's why saya nak buat sharing. So tak apa. So hari ni kita akan saya nak ceritakan 5 masalah orang. 5 masalah ataupun karakter orang ataupun attitude orang yang susah nak turunkan berat badan. Sifat-sifat ini sebenarnya walaupun dia ada rasa nak turunkan berat badan, tapi disebabkan apa tahu? Disebabkan dia ada sifat-sifat ni. Dia ada sifat-sifat ni yang menjadikan dia susah nak turunkan berat badan. Siapa sini dah tahu? Siapa sini nak tahu apakah sifat yang pertama tu? Can't wait to hear. Muhammad Zahid Jaafar. Alright. Right, thank you for those yang dah komen. Alright, again saya cakap tadi saya akan buat free coaching selama seminggu for those yang buat sharing ni yang paling terbanyak. Okay, saya cerita dulu yang pertama sekali. Yang pertama, karakter orang yang susah nak turunkan berat badan, dia punya alasan dia adalah lagi besar daripada impian dia. Alasan. Orang yang selalu memberi alasan. Orang ni, manusia ni yang saya nampak lah, macam saya nampak semua orang nak capai sesuatu dalam kehidupan. Bila dia nak capai sesuatu, dia kena buat satu benda yang extraordinary. Orang nak capai sesuatu, dia kena buat benda yang luar biasa sikit. Benda yang luar biasa sikit. Sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya macam kalaulah saya nak pergi ke pasar malam ni, saya tak boleh duduk sahaja dekat sini dan berharap supaya kejap lagi saya akan sampai kat pasar malam kat depan sana tu. So sebagai contoh. Jadi saya kena buat satu benda yang agak luar biasa sikit daripada apa yang saya tengah buat sekarang ni, iaitu saya kena bangun daripada kursi ni, buka pintu bilik tu, ambil kunci kereta, ambil kunci motor dan terus start enjin kereta, enjin motor tu untuk ke pasar malam. Bermaksud bukan hanya dengan duduk sahaja dan tak buat apa-apa dan dapat capai apa yang kita nak. Siapa sini faham sesuatu daripada sini apa yang saya cakap ni? Boleh tak komen sikit? Faham tak apa saya cakap ni? Macam yang saya cakap tadi, kita kena buat satu benda yang luar biasa. So bila kita buat sesuatu yang luar biasa, so kadang-kadang orang tak boleh terima tau. Kadang-kadang orang tak boleh terima. Alamak, lambat masuk. Baru start Puan Ida Rina. Baru start. So, bila kita kena buat sesuatu yang luar biasa, kita akan dipaksa keluar daripada kita punya comfort zone. Comfort zone pula. Ya Allah, kejap pasar malam, kejap comfort zone kan. Dah kenapa Mamat ni? So, Alkisah dia untuk kita buat satu perubahan, kita akan dipaksa untuk keluar daripada comfort zone kita. Kalau comfort zone kita adalah setakat duduk dekat rumah, tak buat apa-apa, kemudian tengok TV, kemudian bulan depan kurus. Itu bukan cara yang betul untuk turunkan berat badan. Cara yang betul untuk turunkan berat badan ialah kita kena keluar daripada comfort zone kita. Kita mungkin terpaksa exercise, kita mungkin terpaksa masak makanan sendiri selama sebulan. Mungkin kita terpaksa cut down pemakanan kita supaya kita jadi lebih kurus, jadi lebih
lebih jadi lebih sihat, kita kena cut down makanan kegemaran kita selama mungkin sebulan atau mungkin lama lagi. Mungkin kita kena tak boleh minum dah minuman kegemaran kita. Kalau katakan kita terpaksa korbankan minuman kegemaran kita ataupun makanan kegemaran kita semata-mata untuk turunkan berat badan. Alright. Masalah setengah orang, dia tak berani nak keluar daripada comfort zone dia, dan apa yang dia buat, dia tahu dia nak capai tapi dia tak nak cakap dia tak nak capai. Aku nak kurus, tapi apa yang aku tengah buat sekarang ni seolah-olah macam aku tak nak kurus, untuk mengcomfortkan diri dia dan mengcomfortkan orang lain yang cuba nak ajak dia berubah jadi lebih sihat, jadi lebih kurus. Apa yang dia bagi adalah dia akan bagi alasan. Alasan atas macam-macam alasan lah. Cuba tanya diri kita. Berapa banyak alasan yang kita dah bagi untuk kita tak capai sesuatu. Sebagai contoh saya sendiri lah, kalau katakanlah saya bagi alasan, saya tak nak lah buat live ni sebab saya segan lah. Tapi perlu buat for some reason. Saya perlu buat, saya segan nak buat live sebab saya bukan macam ni yang suka buat live. Sekarang ni hari-hari saya buat live, bukan sekali tapi 4 kali sehari saya buat live sekarang ni. Cuma kali ni saya buat live dekat Facebook page saya, tiba-tiba. Kan? So point dia kat sini adalah, kalau katakan saya bagi alasan, malulah, seganlah, tak reti bercakap lah. Bila saya cakap macam tak lancar lah, macam tergagap-gagap lah kadang-kadang tu. Kalau saya keep on bagi alasan, saya tak dapat duduk kat sini dan bantu ramai orang turunkan berat badan. Itu adalah satu benda yang saya nak buat. Tapi kalau saya bagi alasan terlalu banyak sangat pada diri saya sendiri, saya takkan capai apa yang saya tengah capai sekarang ni. Saya takkan dapat buat live dan ramai orang komen, beratus-ratus komen contohnya, dan sudahnya saya takkan dapat bantu ramai orang untuk turunkan berat badan. So now, tanya pada diri kita, apakah lagi alasan kita untuk tak start untuk turunkan berat badan? Apa lagi alasan kita? Padahal perlu dah ni. Mungkin ada yang di antara kita yang dah start dah borderline penyakit, apa-apa penyakit. Ada peribahasa, kalau tak pecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Maksudnya kena usaha. Betul. Mana tak pecah kalau tak pecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya. So sagunya tu kita kena buat apa? Kita kena pecahkan macam mana? Bukan dengan tengok saja. Betul, kena sacrifice untuk dapat sesuatu. So share. Alright. So point dia kat sini adalah, kalaulah katakan kita tak buat sesuatu untuk turunkan berat badan, insya-Allah takkan dapat apa-apa dalam kehidupan seharian kita. Itu yang pertama. Sifat orang yang susah nak turunkan berat badan. In fact, apa yang saya cakap ni, they apply bukan pada orang yang nak turunkan berat badan saja. Mungkin you all ada nak capai sesuatu pada career you all. Mungkin korang ada buat bisnes. Mungkin korang ada cuba nak capai sesuatu lah dalam life kan. Macam saya dalam masa terdekat ni, katakan sampai hujung tahun ni, saya nak dapat angkat deadlift, angkat berat sebanyak 200 kilo. Dan saya kena buat sesuatu dah sekarang. Alhamdulillah, saya dah dapat break record minggu lepas 150 kilo, dan saya lagi 50 kilo lagi untuk saya pergi lagi hujung tahun ni supaya saya mampu angkat. Itulah saya. Tapi what about you? Adakah anda sekadar nak turunkan berat badan saja, ataupun adakah anda nak buat benda lain juga? So alasan tu letak ke tepi dulu, letak jauh-jauh dulu, sebabkan kita tak nak tengok alasan. Kita nak tengok sejauh mana kita akan happy bila kita dapat capai apa yang kita capai tu. Tanya pada diri sendiri, apakah yang you all akan rasa kalau sekarang ni mungkin korang pakai baju saiz double XL, tup pakai baju saiz L. Rasa apa? Rasa tak syok Syok tak rasa? Ke rasa benci? Bencilah pakai baju saiz kecil-kecil ni. Aku lebih suka pakai baju saiz yang besar-besar, menutup aurat, kata dia kan. So far dapat sesuatu tak daripada saya? Dapat sesuatu tak daripada saya yang saya tengah cakap sekarang ni? So saya nak say thank you kepada Puan Ida Nerina, Puan Zahid Jaafar dan Puan Jun Kesah sebabkan share video saya ni. Saya nampak ada 5 orang share kot, tapi saya nampak ada 3 nama ni je. Saya tak pasti kenapa. Mungkin katanya sebabkan privacy setting yang korang dah setkan. Saya tak pasti. Mungkin korang share
Mungkin korang share tapi letakkan private ke, saya tak pasti. Alright, syok sangat lah. Alright, so now itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tak jauh juga dengan bagi alasan. Saya namakan dia sebagai orang yang mengharapkan keajaiban. Macam contoh tadi, macam orang yang tak nak bagi orang yang suka bagi alasan tu, dia duduk dan dia malas nak buat apa-apa. Lepas tu dia bagi alasan, macam-macam alasan untuk keluar daripada dia punya kepompong dia tu kan. Kepompong dia punya sangkar dia tu kan. Sangkar pula. Astaghfirullahalazim. So point dia kat sini adalah, so yang kedua ni, dia mengharapkan keajaiban. Siapa sini? Bukan siapa sinilah. Saya selalu sangat jumpa orang-orang macam ni. Saya selalu sangat jumpa orang macam ni. Sebab apa tau? Sebab apa? Setiap awal tahun saya akan pergi lepak dekat gym. Macam biasalah kerja saya kat gym, angkat berat semua kan. And then kadang-kadang saya train orang juga. Kadang saya macam bantu orang sikit-sikit juga. Just gitu saja. So kadang-kadang saya nampak tau, bila masa seminggu sebelum New Year dan seminggu selepas New Year, gym yang saya pergi tu pasti akan buat duit banyak gila. Ada yang nak subscribe gym tu selama setahun terus. Ada yang nak subscribe gym tu selama sebulan. Macam tu lah, ada 3 bulan. So orang excited tau nak buat sesuatu perubahan, especially masa New Year. Saya tak tahu kenapa New Year, kenapa bukan sekarang nak berubah. Kalau katakan hari ni bukan New Year sekalipun. So point dia kat sini adalah, manusia akan lebih excited spend duit kepada something yang kononnya dia kena buat sesuatu. Tapi yang saya tak sukanya, bila dia dah spend duit untuk pergi gym tapi dia tak pergi gym. Macam apa tau? Macam seolah-olah dengan, okay, aku letakkan duit katakanlah RM100 untuk subscribe gym ni. Hopefully that bila habis di hujung bulan ni aku kurus. Tapi dia tak buat apa-apa, ataupun dia masih lagi buat benda yang sama. Dia mengharapkan keajaiban. Orang yang mengharapkan keajaiban ni, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya dah cuba push, saya dah cuba marah dia. Saya akan kalau boleh saya cekik dia. Itu saya. Tapi masalah saya jauh dengan dia. Kan? Dah bayar ni, saya bukan nak duit korang pun. Saya bukan nak duit diorang pun. Saya just nak turunkan berat badan dia je. Kalau dia dapat turunkan berat badan, saya happy. Kalau dia tak bayar, maksudnya saya tahu dia tak committed. So baik tak payah layan orang yang tak committed. Tapi dia dah bayar. Dia dah menunjukkan dia committed masa first step ni. Dia committed dah masa first step. Tapi dia, bila saya ajar dia tak buat. Ataupun bila saya ajar dia tak ada. Macam mana perasaan korang? Saya tahu ada yang kat sini, ada yang cikgu. Siapa sini cikgu tadi saya nampak? Ada beberapa cikgu saya nampak. Siapa sini cikgu? Tak saya cakap pasal cikgu lah. Parents. Semua dekat sini saya rasa you all semua adalah parents. Let's say korang nak anak-anak korang ni mandi gosok gigi. Katakan mandi gosok gigi. Tapi bila dah suruh dah diorang mandi gosok gigi, tapi diorang tak mandi gosok gigi, agak-agak apa yang kita rasa? Mesti kita geram kan. Kalau boleh kita nak cekik anak kita, tapi cekik lebih-lebih pun tak guna juga. Tiba-tiba kena call telidera, kita tak pasal-pasal masuk lock up sebabkan paksa anak gosok gigi saja. Kan dah jadi satu berita harian Metro. So apa yang saya cuba buat dekat sini adalah saya cuba bagi tahu, okay, this is my result. Saya dah bantu orang turunkan berat badan berkilo-kilo seminggu. Right? Dengan cara yang saya ajar, dengan cara melalui pemakanan, cara melalui exercise dan cara melalui kawal dalaman dia. Kan? Semalam saya dah buat sharing. Siapa sini ada semalam dalam sharing tentang hormon? Boleh tak love sikit? Saya nak tengok berapa ramai orang dekat sini yang ada pada sharing semalam tentang hormon. Saya rasa ada yang juga yang dah tengok tentang hormon ni. Tapi saya nak tengok dulu berapa ramai orang dekat sini yang ada dalam sharing hormon saya tu. Tak ada. So, semua orang baru ni. Alright. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ada seorang yang gelap ni dah kenapa Ada yang marah. Kenapa dia marah? Apa aku dah buat kat dia? Alright. So apa lagi? Siapa lagi? Ada orang yang dah share. Thank you kepada beberapa yang dah share tu.
Ada yang dah share dan sebagainya. Alright. Again, macam saya cakap tadi, kadang-kadang saya perlukan bantuan daripada orang untuk sebarkan positivity kepada lebih ramai lagi orang. So that's why saya minta you all share, sebabkan saya tahu ramai orang kat luar sana akan rasa kena tempeling dengan konten yang saya bagi ni. Mungkin orang tu adalah orang yang kita sayang, tapi dia degil sangat sebabkan tak nak turunkan berat badan. Dia degil sangat sebabkan dia rasa macam apa yang dia dah ada sekarang ni, dia dah cukup dah. Siapa sini nak dengar cerita katak dan comfort zone dia? Siapa sini nak saya cerita tentang katak dan comfort zone dia? Boleh tak komen sikit? Sebab saya ada satu cerita yang best untuk di-sharekan dengan semua. Kalau tak nak, bermaksud korang tak nak lah Alkisah dia. Tapi kalau katakan korang nak, korang mungkin boleh ada yang nak, ada yang like. Thank you. Seorang je kot yang nak. Armin yang saja yang nak. Mungkin Armin saya boleh PM je. Cerita gini, pada satu hari seekor katak di. Itu je kot cara-cara dia. Saya pun nampak juga Jun Kisah pun like juga. Siapa sini nak tahu lagi pasal seekor katak dan comfort zone dia? Kak Lisa pun nak, Jun Kisah pun nak. Alright, so mungkin kita bertiga saja yang nak tahu. Kita boleh buat satu Facebook group. Saya buat live dalam tu. Kisah dia begini, perempuan dan tuan-tuan dan perempuan. Alright, so cerita gini tau. Seekor katak ni. Ini bukannya kisah tipu, ni kisah benar, kisah cerita benar. Sebenarnya ini adalah satu cerita yang dibuat dekat overseas. Saya tak ingat negara mana. Seekor katak ni, dia buat testing kepada seekor katak ni. Dia dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Dia panaskan bikar macam ni lah, kata bikar kan. Bikar macam ni, bikar. Lepas tu dia panaskan, dalam ni ada air, dia panaskan sampai menggelegak air tu. Lepas tu dia campaknya katak dekat dalam air tu. Agak-agak apa jadi kat katak tu? Apa jadi kat katak tu kalau katakan dia dimasukkan, dia dicampak masuk ke dalam bikar, di dalam bekas yang air dia mendidih-didih. Apa akan berlaku kepada katak tu? Agak-agaknya. Boleh tak komen sikit? Katak ni akan mati kena rebus contohnya kan. Siapa sini boleh komen sikit? Lompat. Kembang perut. Puan Asmah cakap betul. Bila dia dipaksa campak ke dalam bekas air mendidih tu, benda pertama sekali yang katak tu akan buat, dia akan melompat keluar daripada bikar tu. Dia akan lompat keluar. Sebab apa? Sebab dia tak biasa dengan cuaca panas. Dia tak biasa dengan benda-benda panas. Sebab seekor katak ni, dia berdarah sejuk. Dia suka lepak kat tempat sejuk. So, itu situasi yang pertama. Jun Kisah kata mati. Kak Zahra kata melompat. Jawapan dia adalah melompat. Dia melompat keluar sebab dia nak selamatkan diri dia. Alright, macam kita pun kalau kita dicampak dekat ataupun kalau katakan kita dicampak dekat tempat bara api, kaki kita bila terpijak kat bara api tu, kita akan terus berlari keluar. Tak nak berada kat bara api tu kan. So, dia buat yang situasi yang kedua tau. Katak yang lain pula, mungkin daripada baka yang sama ke, spesies yang sama ke, saya pun tak tahu. Dia dimasukkan dekat dalam air yang ada ais atas dia. Sejuk kan. Okay, seekor katak dia masukkan dekat dalam bikar yang lain, letak katak dekat dalam bikar tu dan letak ais dekat situ. So apa akan berlaku pada katak tu pula? Boleh tak komen sikit? Dia melompat lagi ke, ataupun dia tidur ke? Apa? Agak apa yang tengah berlaku? Melompat juga. Roslina, thank you sama-sama tengok live ni. Jom tengok sama Ros. Okay.
Soalan saya apa tahu? Soalan saya tadi yang mana? Soalan saya tadi, sekiranya seekor katak ni dia dimasukkan dekat dalam bikar, katak diam. Kak Lisa juga gempak. Kak Lisa, power Kak Lisa. Bila katak dia dimasukkan dekat dalam bikar tadi tu, ada air dan letak ais atas tu, katak ni relax, tak buat apa-apa. Sebab dia rasa macam this is my place. Inilah tempat saya. Kemudian katak diam kan. Katak tu dia duduk lepak kat situ, tak buat apa-apa. Sebab dia rasa itulah tempat dia. Macam kita, kalau kita diletakkan dekat rumah, ada aircon, ada Astro, ada Netflix, ada sofa, ada bantal, ada macam-macam benda. Macam katak ni juga Katak ni dia duduk dekat dalam bikar ni, ada ais. Seolah-olah macam kita duduk dekat rumah, ada macam-macam benda dekat luar, dekat dalam rumah kita kan. Ada makanan, dihidangkan popcorn. Ada apa? Nah, TV, okay, pasang TV, nak channel apa? Cerita movie, okay, buka HBO. Lagi ada aircon lagi, tengah panas ni pasang aircon, sedap juga kan. Ada sofa kiri kanan, ada bantal-bantal kat kiri kanan tu. So dia rasa best. Dan dia rasa macam this is the place that I want to be. Katak ni dalam hati dia bercakap, walaupun kita tak tahu lah dia cakap apa kan. So eksperimen seterusnya pada bikar yang ada katak, yang atas tu ada ais tu, dia pasang penunu bunsen. Macam api lah kan. Api pasang kat situ kan. Letak bikar tu, ada api, ada ais atas ni kan. Dia bakar api. Apa akan berlaku pada katak? Katak tu diam lagi tau. Katak tu relax lagi sebab dia tak rasa kepanasan tu lagi. Sebab dia rasa macam aku dah ada ais, aku dah ada kat dalam air, cuaca sejuk, cuaca okey. Setakat panas-panas sikit tu okey lah kan. Tak ada masalah lah, panas-panas sikit aja kan, okey lah. So dipanaskan lagi, makin lama ais tu makin lama makin cair. Makin lama makin cair lagi, makin lama makin tipis ais tu. Tup sedar ais dah tak ada dah. Tup, apa berlaku dekat ais tu? Apa dekat berlaku dekat air tu, dah nampak dah buih-buih keluar sikit-sikit, macam nampak nak mendidih. Katak tu relax je, dia tak tahu buat apa. Dia macam chill lah, this is my place mah. So dah dapat dah tadi ais, chill lah dulu. So sampai lama-lama air dah mendidih lah lagi, katak tu relax je, tak buat apa-apa lagi. Tak keluar lagi dalam bikar tu. Sebab kan dia rasa sekejap je ni, lepas ni pasang balik, lepas ni sejuk balik lah ni. Sedar-sedar katak tu mati, dia mati katak. Itu cerita dia. Sebenarnya dia nak buat, yang diorang ni nak buat eksperimen lain. Okay, saintis ni nak buat eksperimen lain. Saya tak tahu apa motif eksperimen ni. Tapi ahli-ahli falsafah macam orang yang ada dekat dalam tu juga, dia kaitkan tentang comfort zone. So bila seekor katak ni ataupun manusia lah kan, berada dekat dalam comfort zone, dia akan nampak tau meletup-letup sana sini. Macam kita kalau dalam bisnes kan, macam dalam bisnes kita tahu dah ekonomi dunia makin lama makin merosot, tapi dia still lagi tak buat apa-apa, still lagi tak buat sesuatu untuk improvekan dia punya tahap ekonomi. Sama je dengan kita yang nak turunkan berat badan. Kita nampak dah ni, badan kita makin lama makin membesar, berat kita makin lama makin meningkat. Baju kita yang dulu kita pakai baju saiz S, terpaksa tukar ke baju saiz M. Baju kita yang dah M tu ditukar sampai ke saiz L, XL, double XL. Sampailah doktor beritahu, darah ni dah makin lama makin tinggi ni, glukos ni makin lama makin tinggi ni, buatlah sesuatu. Tapi masih dia tak buat apa-apa. Itu adalah orang yang dah berada dekat dalam zon selesa. Dan lepas tu sebabkan dia terbiasa sangat dalam keadaan zon selesa tu, jadi blank, tak tahu nak buat apa. Padahal dia tahu sebenarnya, dia tahu apa patut dibuat, tapi dia still lagi blank. Semua orang boleh cakap nak turunkan berat badan ni simple je, korang kena jaga makan, kena exercise, tapi itu pun tak buat lagi. Kan? Mungkin dia rasa macam, aku nak Google lah. Kalau boleh Google, dah lama dah Malaysia ni bukan negara yang paling obese sekali di Asia Tenggara. Alright, kalau katakanlah Malaysia ni merupakan negara paling kalau katakanlah kita ni boleh Google, boleh search ke internet ke apa ke, boleh tengok TV channel kesihatan ke apa ke semua kan, pastinya Malaysia bukan lagi sebuah negara paling obes di dunia, di Asia Tenggara. Persoalan ni sekarang ni, kita masih lagi ada masalah obesiti. Malaysia merupakan paling tinggi kadar obesiti, yang paling tinggilah di Asia Tenggara juga. So bermaksud apa tau? Bermaksud kita masih lagi berada dalam comfort zone yang kita rasa macam okey lagi ni, boleh lagi geng. Takkanlah tunggu sampai potong kaki
kan, baru nak buat sesuatu. Itu masa tu dah terlambat dah. Kaki tu tak dapat nak disambung balik dah kalau dah kena potong. Faham maksud saya kan? Itu adalah seseorang yang saya nampak dia mengharapkan keajaiban. So dia jangan sesekali ingat dan percaya dan yakin bila kita spend duit pump, splashing the cash dan terus kita terus sihat, kita terus kurus. Dah, jangan fikir macam tu. Ramai orang fikir macam tu, so far yang saya kenal, so far yang saya nampak. So sama juga dengan orang-orang lain. Saya yakin you all dekat sini bukan macam tu. Saya doakan juga korang bukan macam tu. Saya doakan juga korang tak jadi macam katak tu. Saya yakin dan saya percaya the reason why korang ada dekat sini sebab korang nampak dan korang yang nampak potensi korang untuk dapat turunkan berat badan. Supaya korang lebih mudah berada dalam satu situasi yang lebih sihat, lebih berkeyakinan. Love life korang makin best, lagi intim. Korang punya quality of ibadah makin bagus sebabkan korang dapat turunkan berat badan. Apa lagi? Korang boleh move around, boleh berjogging, boleh masuk maraton, contohnya kan, boleh masuk dalam mana-mana aktiviti fizikal dekat luar sana, berzumba. Mungkin korang rasa excited dengan zumba, mungkin korang boleh join zumba sebabkan macam best lah zumba ni, tapi berat badan aku ni macam tak sesuai lah, contoh kan. So kita dapat buat benda tu sekarang ni. Kita dah tak rasa sakit lutut dah, tak rasa sakit kaki dah tak sakit dah benda-benda tu semua sebabkan kita dah lebih sihat, lebih bagus keadaan kita. So faham ke faham apa saya cakap ni? Boleh tak komen sikit? Siapa sini yang terasa? Boleh tak bagi saya muka marah sikit? So again, saya bagi tahu tadi, sharing saya hari ni sangat-sangat special. Bukan konten dia special, tapi konten ni pun salah satu benda juga yang saya rasa macam berkait rapat dengan kita punya apa yang saya tengah share sekarang. Cumanya yang saya buat satu kat sini lah, saya buat satu competition yang mana siapa yang buat share paling banyak, siapa yang buat sharing live saya ni paling banyak, dia akan dapat free coaching dengan saya selama seminggu. Bukan senang saya nak bagi benda-benda macam ni kan. Saya nak bagi kepada orang yang bertuah sahaja. Orang yang bertuah sahaja, 3 orang yang bertuah sahaja yang share paling banyak, saya akan bagi dia free coaching selama seminggu bermula pada hari Selasa nanti. So again, share video ni sebanyak mungkin. Sebab apa? Bukannya free coaching yang mungkin korang nak, tapi saya nak kita dapat contribute kepada orang kat luar sana. Sebabkan saya masih lagi percaya, saya sangat-sangat yakin dengan ayat ni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan sekiranya kita mungkin tak tahu nak bantu orang macam mana tentang nak turunkan berat badan, nak bantu orang lain turunkan berat badan, so the least thing yang kita boleh buat adalah share video ni pada orang lain, supaya orang lain akan nampak, mungkin aku ada sifat ni, aku kena berubah sekarang. Bila dia ada terasa berubah dan dia betul-betul berubah, orang yang share this video akan dapat sesuatu dekat sini. That's why kalau boleh kita buat this, nama Mak Saleh cakap compounding effect. Dia macam berkait-kait. Saya bagi share sesuatu, korang pula share benda ni pada orang lain, korang pun dapat sesuatu juga. Macam itulah. Dan saya nak lebih ramai lagi orang dapat sesuatu dekat sini. Sebab itu adalah saya punya investment pada hari nanti kan. Faham tak maksud saya Alright. So thank you pada yang dah share, thank you pada yang dah komen dan like semua. Saya really nak pastikan konten saya ni bukan setakat boleh memberi manfaat, tapi boleh mengubah hidup seseorang dan mungkin boleh mengubah jangka hayat seseorang setakat mana kita boleh buat kan. Alright, so kalau lain sangkut-sangkut tu tak dapat nak cakap apa lah. Alright, itu yang kedua. Alright, yang kedua dia mengharapkan keajaiban. Yang ketiga pula. Yang ketiga, siapa dah ready yang ketiga? Boleh tak komen sikit, saya dah ready yang ketiga. Siapa kat sini yang dah ready untuk point yang ketiga? Boleh tak komen sikit yang dah ready untuk point yang ketiga? Saya rasa macam tak ada siapa pun yang komen. Saya rasa yang ketiga ni kita sambunglah tahun depan macam mana, kalau ada ingat lagi topik ni. Siapa dah ready? Siapa dah ready boleh tak komen sikit, saya dah ready untuk point yang ketiga. Sebab saya rasa benda ni pun penting juga. Benda ini sangat-sangat penting juga kepada kita punya kehidupan. Sebabkan apa tahu? Sebabkan bila kita ada benda ni,
kita pun susah nak turunkan berat badan. Walaupun kita dah cuba macam-macam cara, walaupun kita rasa macam dah buat macam-macam, tapi kenapa tak dapat nak turunkan berat badan? Sebabkan saya nampak, bukan semua, tapi ada yang saya nampak dia ada sifat yang ketiga ni. Sifat yang ketiga ni yang saya nampak ada 4 orang saja yang nak tahu, yang dah ready. Kak Lisa, Kak Zahara, Puan Jun dan Puan Rahimah dan Aisyah Ramli je. Dan nanti WhatsApp saya buat satu WhatsApp group, kita share sama-sama. Macam balik-baliknya WhatsApp group. Boleh WhatsApp group, itu je lah saya punya pick up line kan, saya punya punchline. Haram tak lawa. Alright. So yang ketiga sebenarnya saya ada share lagi 2, tapi saya nak cerita yang ketiga dulu. Yang ketiga ni orang susah nak capai apa-apa. Tak kisahlah dia nak capai turunkan berat badan ke, dia nak jadi lebih bijak ke kan, jadi lebih pandai ke kan, ataupun dia nak dapat dia nak jadi lebih dapat sesuatu kan, dapat sesuatu lah basically. Kalau dia ada sifat ni, dia susah nak dapat apa-apa. Thank you pada Murad L. Sifat itu adalah apa? Sifat itu adalah ego. Ego ni dia rasa macam dia ni dah cukup bagus. Bila dia rasa apa yang dia cakap tu, apa yang dia buat ni dah betul saja, tak ada yang salah langsung. Orang macam tu, anak saya menangis. Rasa ada tu jatuh tu kan. Saya tengok dia. So, bila seseorang tu ada ego, ada sifat ego ni, so apa yang berlaku adalah, kalau katakan kita suruh dia, okay bro, kau kena turun berat badan. Kau kena turunkan berat badan sebab pinggang kau ni dah terlalu besar dah untuk carry badan kau sendiri. Lutut kau akan rosak. Dia akan cakap apa? Relax lah. Chill lah kan. Tak ni. Macam tu lah. Dia macam ego, macam rasa diri dia betul sangat, tapi sebenarnya dia tengah makan dalam sekarang ni. Dia tak sedar sebenarnya dia tengah jadi seekor katak yang tengah kena rebus dekat dalam bikar yang ada ais dalam tu. Tak lama lagi pupuk meninggal. Saya tak kata orang kat dalam ni, tapi saya nampak benda ni berlaku dan saya explain dengan cara setapis mungkin, sebab saya tak nak bagi orang terlalu sangat terasa. Tapi kalau terasa, bagus juga. Itu yang bagus pun sebenarnya. So, ego ni adalah satu sifat yang membunuh lah, ataupun satu sifat yang membuatkan seseorang tu tak boleh nak grow, tak boleh nak improve diri dia daripada satu point kepada point yang lebih baik, daripada seorang yang mungkin sakit kepada yang sihat, daripada seorang yang ada masalah berat badan kepada orang yang tak ada masalah berat badan. Ataupun kalau tengok dalam perspektif yang lain, kalau orang tu daripada ada masalah dengan kesempitan wang kepada orang yang tak ada masalah kesempitan wang. So ego itulah adalah benda yang dekat tengah-tengah tu yang menghalang improvement daripada point A ke point B. Sebabkan dia rasa dah betul sangat, dia rasa dah power sangat. Dia rasa dia boleh buat benda ni tanpa ada bantuan siapa-siapa. Kalau dia boleh buat benda ni tanpa bantuan siapa-siapa, mesti dia dah dapat dah. Lama dah dia dapat capai apa dia nak capai. Persoalan dia tak capai-capai lagi, tapi dia still lagi berlawanan dengan masa. Yang tu saya rasa macam sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih, yang sebabkan saya rasa ramai juga saya jumpa orang macam ni. Siapa sini terasa? Boleh tak komen sikit? Siapa sini terasa? Boleh tak komen sikit? Tak siapa terasa agaknya. Fine. Mungkin power kot cara saya susun ayat supaya orang tak terasa. Kan? Mungkin. Ataupun mungkin sebenarnya korang terasa tapi malah cakap. Itulah saya rasa 3 sifat orang yang susah nak kurus. Ada lagi 2 lagi sifat orang yang susah nak kurus. Siapa lagi nak tahu? Siapa lagi sini yang nak tahu lagi 2 sifat tu? Boleh tak komen sikit? Saya nak tahu lagi 2 sifat tu. Bagi saya 2 sifat ni adalah yang penting juga. Tapi saya rasa saya nak Puan Jun kisah terasa. Harapnya Puan Jun kisah tak kisah saya cakap macam ni kan. Sebab kan memang betul pun tujuan saya bagi live ni, sebab saya nak bagi lebih ramai lagi, membuka mata diorang. Saya nak lebih ramai orang terbuka mata dia, supaya diorang akan dapat sesuatu daripada sharing saya. Mungkin diorang tak kenal saya, mungkin diorang tak pernah jumpa saya sebelum ni,
Alright, mungkin diorang rasa macam tak siapa-siapa lah Mamat ni kan. Tapi point dekat sini adalah apa yang saya cakap ni kemungkinan besar akan mengubah hidup dia kalau dia cuba ubah 5 sifat ni. Saya baru cerita 3. Saya nak cerita lagi 2 ni. Tapi cerita lagi 2 ni boleh tak saya nak buat sharing dekat dalam Facebook group? Nak kurus sihat cepat. Saya nak share lagi 2 lagi. Saya nak share lagi 2 lagi balance lagi 2 sifat tu dekat dalam Facebook group nak kurus sihat cepat. Sebab situ adalah saya punya community yang nak dibantu oleh saya untuk dapat turunkan berat badan. Sebab saya akan selalu share dan saya akan selalu buat live dekat dalam Facebook group nak kurus sihat cepat setiap malam jam 10. Okay. Saya akan buat live dan saya akan buat sharing, saya akan menjawab soalan dekat situ. Dan supaya lebih ramai lagi orang akan dapat benefit daripada sharing yang saya tengah lakukan sekarang ni. Sebab apa tahu? Mungkin orang yang ada masalah berat badan ni adalah saudara mara kita. Mungkin adalah di kalangan kawan-kawan kita. Ataupun mungkin di kalangan close family member kita. Cumanya persoalan kita apa yang kita buat? Adakah kita sanggup tengok dia orang menderita nanti? Sebabkan orang yang ada masalah berat badan ni dia dikaitkan dengan macam-macam jenis penyakit. Pilih salah satu penyakit, cakaplah diabetes. Okay? Orang yang diabetes ni saya bukan nak menakutkan, tapi this is real. Korang boleh Google sendiri. Kalau katakan tak jaga betul-betul, dia akan merosakkan saraf. Dan bila dia merosakkan saraf, bila luka sikit dia lambat sembuh. So bila dia lambat sembuh, kaki dia tu akan bernanah dengan cepat, akan merebak semua jenis jangkitan kuman dekat kawasan luka tu, dia akan merebak dekat kaki. Saraf rosak, tak dapat nak hantar immunity, tak dapat nak hantar antibody yang natural ke dalam badan. Dan bila dah rosak lagi, kaki dia terpaksa kena potong. What if benda tu berlaku kepada ibu dan bapa kita? What if benda ni berlaku kepada suami atau isteri kita? And what if kalau benda ni berlaku kepada adik-beradik kita, pada saudara mara kita, pada anak-anak kita mungkin, na'udzubillah min zalik. Tapi benda ni berlaku sebab Malaysia ni still lagi ada masalah berat badan dan still lagi ada masalah diabetes berkait rapat. Kan? Apa kita rasa? Apa yang kita rasa kalau katakan benda tu berlaku dan kita terpaksa hantar, let's say, ayah kita ke hospital sebabkan kaki dia kena potong. And korang rasa macam kaki dia kena potong ni, kaki dia kena potong. Potong. Apa korang rasa yang korang pergi hantar ke bapak korang, hantar korang punya ayah katakan untuk kena potong kaki disebabkan diabetes. Cuba reverse balik 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Kalau katakan kita boleh bantu diorang supaya diorang boleh hidup lebih sihat, lebih menjaga kesihatan diorang. InsyaAllah tak ada kita excited nak hantar bapak kita ke hospital untuk potong kaki dia. Tak ada, sebabkan benda tu takkan berlaku dah. Alright. Itu cerita pasal kecil manis. Belum cerita lagi pasal kematian mengejut tiba-tiba. Saya nak cerita pasal arwah ayah saya. Hi, hello. Cerita pasal arwah saya, dia meninggal secara mengejut. Dia collapse. Dia punya blood pressure dia meningkat sampai 200, pecah kapilari darah otak. Dari human vegetable, dia mengharapkan, doktor terpaksa bagi life support untuk 3 hari. Dan hari yang ketiga tu sebabkan tak ada sebarang improvement, dia terpaksa cabut life support tu. So point dekat sini, adakah kita sanggup tengok benda ni berlaku kepada close family member kita? Dan kalau katakan kita takut, kalau katakan kita tak sanggup, cuba kita buat sesuatu. Tapi kita kena start dengan diri kita dulu, especially kalau diri kita ada masalah berat badan. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak bantu. Benda pertama sekali yang saya boleh bantu adalah join dulu Facebook group nak kurus sihat cepat. So for those yang mungkin rasa mungkin macam nak dapatkan personalized coaching, boleh klik dekat WhatsApp link yang saya dah letak dekat dalam video description. For those yang mungkin nak turunkan berat badan, so klik kat situ, saya akan bantu diorang macam mana caranya untuk memahami potensi dia untuk turunkan berat badan dengan cara yang sihat, tanpa menggunakan sebarang suplemen, tanpa menggunakan sebarang ubat, tanpa beli ekstra barang untuk menguruskan badan. Cuma kena beli barang-barang makanan dia je lah, yang normally kita biasa makan, nasi, ayam dan sebagainya kan. So
For those yang betul-betul yang nak turunkan berat badan, this is your time untuk dapat turunkan berat badan dengan cara yang sihat dan cepat. Dan again, macam saya cakap tadi, for those yang buat sharing paling banyak, saya akan bagi dia free coaching selama seminggu. Dan saya bagi sampai pukul 5.30 karang, dan saya akan announce dekat dalam Facebook group ni siapa yang share paling banyak, dan saya akan contact dia secara personally through PM ke ataupun macam mana ke, dan saya akan bagi dia tempoh selama seminggu untuk coaching dengan saya, dapatkan experience dengan saya, supaya dia sendiri juga akan dapat benefit daripada apa yang saya buat sekarang ni. Saya really nak mereka yang ada masalah berat badan ni contact saya ataupun share video ni sebanyak mungkin kalau katakan money is an issue for you. Dan saya nak anda semua dapat buat sesuatu pada tahun ni, dapat bantu diri anda, dapat bantu family anda supaya jadi lebih sihat, jadi lebih lagi mudah korang nanti korang nak beribadat. Contohnya ada yang belum kahwin lagi, so takkanlah dah sakit-sakit dah sebelum kahwin. Ada yang dah kahwin dah, mungkin dah 5 tahun, 10 tahun kahwin, atau mungkin dah 20 tahun kahwin. Takkanlah 20 tahun kahwin korang dah hilang dah that intimacy tu dengan husband ataupun dengan wife. So this is the time untuk korang buat sesuatu, dan jangan tunggu, jangan buang masa lagi. Okay, for those yang mungkin nak tahu apa lagi dua tu, saya akan sambung malam ni jam 10 malam di dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat. So for those yang nak tahu apakah lagi sifat-sifat orang yang ada masalah untuk turunkan berat badan, so boleh join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat, dan saya akan explain lagi 2 lagi karakter tersebut supaya korang semua boleh elakkan cepat-cepat. So azan dah masuk, this is the time for us to solat, dan saya jumpa lagi anda malam ni jam 10 malam. Okay, alright, so thank you for those yang komen, thank you for those yang dah share, thank you for those yang like, thank you juga yang dah join Facebook group, thank you juga yang dah WhatsApp. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.